Waktu disebut karena insiyan malakiyah, ardiyan samawiyah. Beliau manusia malaikat dan langit dan bumi. Dia duduk di langit dan bumi. Baik Nabi Ilyas masih hidup sampai sekarang. Nabi Ilyas masih hidup sampai sekarang. Kalau diizinkan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh, dia boleh bertemu dengan Nabi Allah Ilyas AS. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman, kita dah bincang tentang Nabi Ilyas sebelum ni, tapi saya cerita ringkas Nabi Ilyas. Dan Nabi Ilyas ceritanya dalam Al-Quran, ayat namanya disebut dalam Al-Quran, maksudnya antara Nabi yang terkenal, cuma ceritanya tidak terlalu panjang. Dia ceritanya fi dhimni qissati Ilyas. Ceritanya termasuk dalam kisahnya Nabi Ilyas alaihissalam. Kita dengar juga kisah Nabi Ilyas pada hari ini. Mungkin ada ramai juga yang tak pernah dengar pun kisah pasal Nabi Ilyas alaihissalam. Ayat ataupun nama Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa disebut oleh Allah dalam beberapa surah. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin, wa Ismail wal Yasa' wa Yunus wa Luta wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Jadi ini disebut nama Nabi Ilyas dan Nabi Allah Ilyasa. Dan dalam firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 122, wa inna Ilyasa laminal mursalin idh qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin Allah rabbakum wa rabb abaikumul awwalin fakazzabuhu fa innahum lamuhdarun illa ibadallahil mukhlasin wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala Ilyasin. Ilyasin maksudnya Al-Yasin. Karena Nabi Allah Ilyas adalah anak kepada Yasin. Nama beliau kata Imamul Kisai, Ilyas ibnu Yasin ibni Finhas ibni Aizar ibni Harun. Jadi beliau adalah cucu Nabi Allah Harun, cicit Nabi Allah Harun alaihissalam. Dan Nabi Allah yang diutuskan kepada kaum Ba'labak. Ba'labak ni adalah satu berhala yang sangat besar. Dan berhala ni berhala perempuan yang dia ada 4 muka. Muka ada 4. Ba'labak ni disembah oleh kaum Nabi Allah Ilyas alaihissalam lepas kewafatan Nabi Allah Hizqil. Jadi kaum Bani Israel diceritakan oleh Sayyidina Al-Imam Ibnu Ishaq dan para ulama di kalangan ashabil akhbar, yakni para ahli sirah, bila mana Allah Ta'ala mencabut ataupun mengangkat Sayyidina Hizqil radhiyallahu alaihi salam, Nabi Allah Hizqil, maka berlakulah peristiwa perubahan besar kepada kaum Bani Israel dan berlaku fasad yang luar biasa kepada mereka. Mereka lupa dah dengan perjanjian mereka dengan Allah dan lalu mereka melakukan penyembahan berhala. Lalu Allah mengutuskan Nabi Allah Ilyas kepada mereka sebagai Nabi. Nabi Allah Ilyas tadi anak kepada Yasin. Dan dalam Quran tersebut, salamun ala Ilyasin, inna kadzalika najzil muhsinin, innahu min ibadinal mu'minin. Jadi ahli keluarga Yasin ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah keturunan Nabi Allah Harun dari sebelah bapa, dan sebelah ibu, nama ibu Sayyidina Ilyas namanya Safuriyah. Dan beliau adalah orang panggil apa? Cucu kepada Nabi Allah Musa ibn Imran. Jadi sebelah mak keluarga Nabi Musa, sebelah bapa keluarga Nabi Harun. Nabi Ilyas ni keturunan daripada 2 nabi, sebelah mak dengan ayah. Jadi waktu ketika hari lahirnya Sayyidina Ilyas, bercahaya mihrab Bani Israel. Mihrab Bani Israel semua bercahaya. Jadi bila mana raja-raja Bani Israel melihat dengan perkara tersebut, mereka kata hari ini akan lahir salah seorang daripada anak kepada Nabi Allah Harun alaihissalam telah lahir pada hari ini. Ini cucu Nabi Harun lahir pada hari ini. Itu tanda dia. Jadi raja pada waktu tersebut, waktu ketika Nabi Allah Ilyas masuk ke negeri Ba'labak ni nama kepada nama kepada berhala tu lah. Ada satu tempat dekat dengan ni, mana tempat Ba'labak ni? Ba'labak ni atas pada Dimashq.
Kalau Urushalim ataupun Jerusalem, Urushalim dipanggil. Urushalim di bawah. Jadi Jerusalem dan kemudian Khalil ataupun di belah Palestin sekarang ni di bawah. Kalau dalam peta macam ni, Palestin di sini, Dimash di atas ni, Ba'labak di atas sikit. Di atas sikit. Yang ke arah utara. Jadi, waktu ketika Sayyidina Yusha' ibn Nun membuka Ardu Syam ataupun negeri Syam, maka beliau telah memberikan berita gembira kepada Bani Israel untuk dibahagikan bahagian. Dan bahagian Ba'labak diserahkan kepada kaum yang dipimpin ataupun yang dipimpin oleh seorang raja namanya Ajab. Ajab ni raja yang zalim dan dia ada seorang isteri yang namanya adalah Irbil. Ataupun nama lain Izbil ataupun nama lain Arail. Ada 3 nama dia. Irbil ataupun Izbil dan ataupun Arail. Isteri kepada Ajab ni adalah raja pada waktu tersebut yang Nabi Ilyas diutus untuk beliau. Untuk kaum Ba'labak ni dan dia memimpin Ba'labak. Memang sesat sungguhlah kaum ni. Dan dia ni yang duk bawa berhala ni. Ajab ni. Dia yang bawa main berhala daripada luar. Berhala yang dia buat untuk disembah dengan batu. Dan seumpamanya. Padahal mereka ni sebelum ni adalah pengikut Nabi Allah Hizqil. Tuan-tuan mereka pengikut Nabi Hizqil. Dan kemudian setelah lama mereka ni jadi sesat. Yang ni umat Nabi Muhammad ni umat yang luar biasa. Walaupun kita berpisah jauh 1400 tahun daripada Rasulullah, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan barakah Nabi menyebutkan al-ulama warasatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama walakin warasul ilm faman aqadahu faqad aqadha bihazzin wafir. Maka disebut para ulama ni adalah pewarisnya Nabi. Maka para ulama adalah penerus kepada perjalanan para nabi dan perjuangan para nabi. Maka mereka yang akan menjaga akidah umat Nabi SAW daripada rosak. Hari kelebihan umat Nabi Muhammad diutuskan atau diteruskan perjuangan para nabi dengan adanya alim ulama. Alim ulama pula mendidik, mengajar para murid mereka dan insya-Allah nanti jadi ulama pula selepas itu. Meneruskan lagi perjalanan tadi sampailah kepada tibanya kiamat. Bani Israel, mereka agak diuji. Nabi tak ada dalam masa berapa sikit je lama. Jam terus semua. Tengok batu jadi karan. Pelik kita orang tengok batu karan ni. Tengok batu karan nak buat cincin tak apa. Ni tengok batu karan nak sembah tu heran. Dia jadi meleleh elok kalau tengok batu. Tak kepelik kita. Ada orang nak akhlak dia macam tu. Tengok lembu nak sembah, tu tak tahan. Tengok lembu nak sembah, tengok batu nak sembah, tengok busuk nak pergi tak ayak urin, Ini kacau. Apa kaitan busuk tu dengan ayak urin, kan? Pandai sebelum ni tak urin, lalu tak ayak urin dah. Pantau. Pakai kena cincin manis maklum tu. Oh, boleh tahan pok ni tak jamu kencing manis aku nanti. Jenuh. Itu. Baik. Jadi Irbil ni bini kepada Ajab ni, berat dia. Dia ni lagi jahat daripada raja. Raja pun takut dengan dia. Queen control. Ni queen control ni. Sampai raja nak buat apa-apa akan tanya dia dulu. Dengan Irbil ni. Dengan Izbil ataupun Arail, nama dia macam-macam. Dan dia imra'ah fasiqah. Perempuan yang fasik. Jahatnya dia ni dikatakan bahawa dia telah membunuh lebih kurang 300 Nabi. Dia yang bunuh. Dia tengok tang mana ada Nabi, maka dia akan pergi urus untuk bunuh Nabi itu. Dan dah 300 orang Nabi mati. Dan dia punya suami dia pun takut dengan dia. Sebab dia pernah kahwin dah sebelum ni dengan 7 orang raja sebelum ni. Irbil ni. Dan umur dia panjang. Anak dia saja 70 orang. Irbil anak dia 70 orang. Tapi segak orang dia. Tua-tua pun segak. Walaupun kahwin dah 70 orang anak pun dia tetap segak. Dan dia ni jenis jahat. Jahat dia pada kalau dia suami dia pergi perang, dia akan mengambil tempat sebagai raja pada waktu tersebut. Raja akan ganti dengan dia. Permaisuri akan jadi raja pada waktu tersebut. Dan dia akan ambil semua urusan kerajaan pada waktu itu, termasuk menjadi qadhi. Hukuman apa-apa dia yang hukum. Ikut suka dia lah waktu itu. Dan dia pula kalau tengok siapa lelaki yang dia berkenan, dia akan tidur malam tu dengan lelaki tu.
Perempuan jahat. Dia tak kira siapa. Dan bila mana Nabi Allah, dia ada seorang pembantu, tukang tulis. Tukang tulis ni orang yang soleh, beriman dengan Nabi Allah Ilyas tapi menyembunyikan keimanannya. Dan orang soleh ni pula, dia tukang tulis. Tulis dia apa? Dia akan tulis surat untuk menghalalkan kawan ni kena bunuh, kawan ni kena bunuh. Dia tukang tulis. Dan dengan sebab dia lah 300 orang Nabi diselamatkan. Maknanya ada 600 orang Nabi pada zaman tersebut, 300 dah kena bunuh, 300 lagi diselamatkan oleh tukang tulis ni. Tukang tulis ni akan selamatkan untuk tidak dibunuh 300 lagi Nabi Allah alaihi wassalatu wassalam. Jadi pada zaman tersebut Nabi-Nabi ramai, yang tidak mustahil. Nabi-Nabi ramai. Cuma Rasul Nabi Allah Ilyas pada waktu itu. Nabi-Nabi yang yang mereka beramal untuk diri mereka sendiri ataupun dengan orang yang ada di kelompok mereka. Ajab ni di sebelah Qasr Ajab. Sebelah apa ni dia punya, orang panggil apa ni, istana Ajab. Dia ada satu hadiqah jamilah ghanna'atan li 'abdin salih min Bani Israel. Namanya Muzdaka. Muzdaka ni dia ada satu kebun cantik. Dalam ni ada pokok-pokok, ada air sungai yang mengalir. Memang cantik tu. Kebun ni duduk sebelah istana. Dan Ajab selalu pergi makan di minum-minum apa ni, minum syai kan, ataupun makan buah di kebun tu. Dia akan duduk berlepak di kebun tu dengan Muzdaka. Muzdaka ni orang soleh, ahli yang ibadah. Tapi Ajab walaupun zalim, tapi dengan Muzdaka dia baik. Dia boleh pergi duduk sekali makan. Tapi Irbil ni dia main hasad. Isteri dia hasad. Jadi waktu ketika mana dia tak boleh tengok orang soleh. Ada orang macam ni lah. Perangai dia tak boleh tengok orang soleh. Orang soleh tak kacau dia boleh pergi geram. Ada tak orang macam tu? Ada. Jiwa dia tak boleh tengok orang baik. Dia tak rumah nak tenang. Kalau ada tu hati-hati. InsyaAllah kot, duk main Zawiyah tak ada itu kot. Dia kalau orang macam ni tak tentu kot kan ada. Main kot majlis ilmu tapi dia tak boleh tengok. Na'udzubillah. Irbil ni macam tu. Dia tengok orang soleh. Jadi dia pun buat satu perancangan untuk bunuh Muzdaka. Dan dia buat apa? Waktu suami dia pergi perang, Ajab pergi perang, dia panggil beberapa orang untuk jadi saksi palsu, kata Muzdaka telah mengutuk dan menghina Ajab. Lalu dipanggil Muzdaka mai ke istana. Lalu Irbil kata, saya dapat berita kata kamu menghina dan juga mencela Ajab, raja kamu sendiri. Betul? Dia kata tipu. Mana ada saya buat benda tu? Dia baik dengan saya. Mai duk makan di kebun saya semua sekali. Manakah saya buat benda macam tu kepada raja saya? Walaupun dia zalim kan. Tapi dia kata ni saya ada saksi. Dia bawa saksi palsu. Yang mereka ni datang dan mengaku kata dia telah melakukan demikian dan dia dibunuh. Bila balik, maka balik saja Ajab daripada perang, terkejut dia kata Muzdaka telah dibunuh oleh isterinya. Nah, dengan arahan isterinya, kata isteri dia, kami bunuh ni sebab dia duk kutuk kamu duk belakang, dia kata. Dia kutuk kamu dekat kokok belakang, dia kata kamu. Depan dia nampak macam baik dengan kamu. Contoh macam tu. Jadi, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Sayyidina Ilyas untuk memaklumkan kepada Ajab bahawa Allah akan menghancurkan dia dan isterinya di kebun tadi. Di kebun Muzdaka. Sebabkan kamu telah melakukan benda-benda yang buruk demikian. Maka waktu itulah raja rasa nak bunuh Sayyidina Ilyas. Lalu kemudian beliau mengarahkan para tenteranya untuk menangkap Nabi Ilyas. Maka Nabi Ilyas diarahkan oleh Allah untuk pergi ke bukit pada waktu tersebut. Dan sampai di bukit, disebutkan dalam kisah ketika mereka hampir kepada Nabi Ilyas, maka bukit akan terbuka. Dan Nabi Ilyas akan masuk dalam bukit dan bukit akan tertutup. Tak boleh cari ya. Dan berapa tahun Nabi Ilyas duduk di bukit tersebut? 7 tahun. 7 tahun dengan makan makanan yang ada di bukit tadi je. Pokok-pokok, buah-buah yang ada di bukit tadi. Selama 7 tahun. Setelah 7 tahun, maka Nabi Ilyas alaihissalam diizinkan untuk turun kembali bersama dengan kaumnya. Dan kebetulan pada waktu tersebut, Allah Ta'ala memberikan ujian kepada Ajab. Diturunkan balak kepadanya, dijadikan anaknya yang paling dia cinta, sakit. Dan Ajab ni pula waktu tengah sakit tadi dia tak ingat. Bukan dia ingat Allah. Dia akan ingat kata apa? Dia kata apa takut bak marah kat kita. Waktu Nabi Ilyas tak ada. Selama 7 tahun ni, mereka buat satu
Inilah apa ni sonam Ba'la, Ba'la ni lah. Nah, Ba'lan ni ada sonam ataupun berhala Ba'lan ni. Ba'labak tu lah. Dibuat satu berhala besar, berhala tadi ni disembah, dalam sama ada pula pengutus dia. Dia maksudnya tukang-tukang khadam kepada apa ni berhala besar tadi. Dan khadam-khadam ni dipanggil Nabi. Kalau tak tahan, dipanggil Nabi-Nabi. Jadi mereka akan sebut kata, ini Nabi-Nabi, ada lebih kurang 300 orang Nabi yang berkhidmat pada waktu itu untuk raja ni. Untuk apa ni berhala tersebut. Lalu Ajab kata, kenapa jadi macam ni? Maka Iblis pada waktu itu, syaitan diutuskan oleh Iblis untuk menggoda ataupun memberikan ilmu-ilmu ghaib kepada jin apa ni penjaga-penjaga berhala ni. Jadi mereka akan dapat ilmu-ilmu yang pelik-pelik ni. Sebab tu makin kuat lagi lah mereka punya kufur mereka. Apa mereka kata kami pun Nabi juga. Pada itu ilmu daripada Iblis. Maka syaitan ni bagi kata sebenarnya Ba'lan ni marah kepada raja. Dia kata marah sebab apa? Dia kata saya ni punyalah taat kepada dia. Saya ada lagi khadam lagi untuk nak khidmat kepada dia. Kenapa dia nak marah kat saya? Dia kata kerana adalah sebut sebab-sebab dia semua. Dan dia kata kerana kamu tak bunuh Ilyas sebenarnya. Itu sebab dia. Kerana kamu tak bunuh Ilyas. Dan kamu biarkan dia selamat. Dan sedangkan dia sedang kufur kepada Tuhanmu Ba'lan dan menyembah Tuhan lain selain Ba'lan. Tu. Jadi kata Ajab, dia kata macam mana saya nak bunuh, dia kata. Hari ini saya pula sibuk dengan anak saya yang sedang sakit. Maka dia kata, Iblis ni kata, dengan bawa kepada ilmu ni lah, yang dibagi kepada Nabi-Nabi dia tu, Nabi-Nabi Iblis ni lah. Bawa kata, pergi bagi tahu, kamu kena hantar 400 orang Nabi, Nabi kamu ni, yang berkhidmat kepada Ba'lan ni, untuk pergi ke Syam, bawa balik satu sanam, raja yang khas, apa ni, berhala khas untuk raja. Untuk bagi sembuh anak kamu. Bawa balik satu lagi pula lah. Nak bawa balik lagi. Jadi mereka pun pakat pergi pada waktu tersebut. Dan Nabi Allah Ilyas AS waktu itulah diarahkan oleh Allah untuk turun dan kemudian memaklumkan kepada mereka tentang pembohongan tersebut. Jadi bila mana Sayyidina Ilyas AS turun. Pada waktu itu Sayyidina Ilyas ni dah sebabkan duduk di bukit lama dan hanya makan buah-buah dan pokok-pokok saja. Maka Nabi Ilyas jadi kurus. Tapi haibah beliau luar biasa. Waktu ketika mereka sampai di bukit tersebut melihat Nabi Ilyas. Dan Nabi Ilyas bagi inzar kepada mereka dengan takutkan Allah dan seumpama. Mereka jadi takut dan patah balik semula kepada Ajab. Kata kami tak mampu bercakap. Beliau ni kurus saja tinggi. Tapi luar biasa dia punya haibah. Lalu Ajab hantar 50 orang tentera yang elit untuk bunuh Sayyidina Ilyas AS. Lalu Nabi Ilyas berdoa kepada Allah waktu ketika mereka naik nak bunuh beliau tadi, didoakan agar Allah Ta'ala menghancurkan mereka, diturunkan api daripada langit, mati 50 orang. Hantar 50 orang lagi pula. 50 orang lagi pun sama juga dihancurkan dengan doa yang sama. Masuk pula yang 50 baru, dihantar seorang lagi. Siapa dia? 51 orang. Seorang siapa dia? Katib tu, tukang tulis. Yang maksudnya Ajab dah tahu kata dia ni beriman. Maka dihantar lelaki tukang tulis ni yang beriman kepada Nabi Ilyas. Waktu ketika mana sampai tukang tulis ni memimpin tentera tadi, sampai di bukit tadi, lalu dia pun cakap. Dia kata, wahai Nabi Allah Ilyas, ini saya. Dia dengar suara tukang tulis tadi ni, terus Sayyidina Ilyas rasa rindu untuk jumpa balik dengan salah seorang daripada pengikut beliau, yang soleh tadi. Lalu beliau pun keluar dan peluk dengan lelaki tersebut, lalu bersembang mereka. Dia kata, raja yang zalim ni telah hantar saya untuk bunuh kamu, wahai Nabi Allah. Kemudian, dia kata, apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila ditanya, mal khabar? Kata Nabi Ilyas, qala innahu qad ba'athani ilayka hadzal jabbar at-taghiyah wa qaumuhu wa innal malik qad amara ra'iyatahu bi an ya'budullah. Dan dia kata, raja dah bagi arahan untuk mereka menyembah Allah dan mereka meninggalkan asnam. Jadi kalau kata kamu boleh untuk kembali, untuk mereka ni kembali semula kepada agama Allah, maka alhamdulillah kalau mereka akan kembali balik. Dan bila Nabi Allah Ilyas kembali dan kemudian mereka ini didoakan, dia kata wala adri in kana muqadian am sadiqan. Saya tak tahu, dia kata dia ni betul ke dia nak menipu, tak tahulah. Tapi dia kata dia akan sembah Tuhan, sembah Allah. Wa inni qaifun in raja'ta ilaihi walasta ma'i an yaqtulani. Dia kata saya bimbang wahai Nabi Allah Ilyas, kalau saya balik, kamu tak bersama dengan saya pada waktu tersebut, dia akan bunuh saya.
famurni bima syi'ta an af'alahu wa an antahiya ilaihi. Kamu arahkan saja saya nak kena buat apa. Kalau kata saya kena balik dan dibunuh pun tak apalah. Tapi kalau kata macam mana kamu, pandangan kamu wahai Nabi Allah. In syi'ta inqata'tu ilaika wa kuntu ma'aka fi hadzal makan. Kalau kata kamu ingin, kamu bagi izin, saya akan duduk dengan kamu di sini dan depa ni akan hancur semua. Wa in syi'ta jahadtuhu ma'ak. Kalau nak juga saya boleh untuk berjihad ataupun berlawan dengan kelompok ni bersama dengan kamu. Maksudnya saya dengan kamu, kita lawan dengan mereka. Wa in syi'ta fa arsilni ilaihi bima tuhib. Dan kalau kamu nak juga, kamu boleh hantar saya balik semula kepada dia dan apa yang kamu inginkan. Atau kalau dibunuh sekalipun, saya tidak ada masalah. Wa in syi'ta da'auta rabbaka an yaj'ala lana min amrina farajan wa makhraja. Dan kalau kamu inginkan juga wahai Nabi Allah, doakan moga ada pembukaan daripada Allah. Maka Allah bagi wahyu kepada Nabi Ilyas, inna kulla syai'in ja'uka bihi makrun wa qadi'atun liyadhfaru bika. Mereka datang semua ni menipu saja. Allah Ta'ala bagi tahu, dan mereka hanya sekadar untuk tangkap kamu dan bunuh kamu wahai Nabi Allah. Wa inna ajaba hadha in akhbarathu rusuluhu bi annaka laqita hadzal rajul wa lam ya'ti bika ilaihi ittahamahu wa arafa bi annahu dahin fi amrika falam ya'man an yaqtulah. Manakala dia hantar lelaki yang soleh ni untuk berbincang dengan kamu, dia tahu kalau dia patah balik semula, dia kata tak dapat apa semua, dia tahu dah kata dia dah ada berbincang dah dengan kamu, maka dia akan bunuh lelaki ni. Fantaliq ma'ahu fa inna fi intilaqika ma'ahu uzrahu wa bara'atahu inda ajal. Maka hendaklah kamu pergi dengan dia. Fantaliq ma'ahu fa inna fi intilaqika ma'ah. Kamu pergi itu maksudnya kamu akan melepaskan dia daripada ajab. Kamu akan dilindungi oleh aku, kata Allah. Kata aku akan lindungi kamu. Tamam? Wa inni sa'ushghilu anka ajab fala taqaf. Allah, aku yang akan jaga kamu. Jangan bimbang. Maka Nabi Allah Ilyas pun turun bersama dengan lelaki soleh ini sampailah kepada raja tersebut, lalu diberikan izin dikatakan ni wa indama qadamu ila al-malik shaddada Allah taala ala ibnihi al-marad wa akhadhahu al-maut fashtaghala ajab bi waladihi. Jadi waktu sampai saja raja Sayyidina Ilyas dengan lelaki tadi dan tenteranya tadi sampai dekat dengan Ba'alabak, Allah tarik nyawa anak lelaki itu, putera raja tadi mati. Ajab tadi putera dia mati, maka Ajab pun jadi sibuk dah dengan anak dia waktu tu, terlupa dah dengan urusan nak dihantar rombongan untuk pergi panggil Nabi Allah Ilyas. Lalu Nabi Ilyas kembali semula ke bukit dan itu dikira sebagai keuzuran kepada Khatib. Semua orang saksi kata memang dia dah bawa balik dah, tapi raja tak mau jumpa sebab sibuk dengan anak apa semua. Jadi Nabi Ilyas dah patah balik semula ke gunung. Bila mana berlaku peristiwa tersebut, lalu bila Ilyas Ajab tanya kepada Khatib tukang tulis tadi, maka dia kata saya tak tahulah, saya dah bawa umai dah, tapi raja sibuk pada waktu tersebut sehingga menyebabkan tidak boleh untuk bertemu Nabi Ilyas dengan Ajab. Maka makin bertambah sedih lagi raja tersebut dengan kematian anaknya. Jadi kemudian berlaku setelah tu, Nabi disebutkan oleh Sa'alabi, setelah mana mereka semakin panjang isyan, maksiat mereka kepada Nabi Allah Ilyas dan kepada Allah, maka akhirnya Nabi Allah Ilyas angkat tangan doa kepada Allah agar diturunkan balak kepada kaum tersebut. Diminta balak tadi selama 7 tahun. Kemudian Allah Ta'ala kata kepada Nabi Ilyas, wahai Nabi Allah Ilyas, wahai Ilyas, aku ni sangat kasih kepada seluruh makhlukku. Hatta kalau mereka bermaksiat kepada aku, tetap aku berikan. Ini tanda rahmatnya Allah Ta'ala. Kurangkan sikit dengan 7, kata Allah. Kata dia 5, ya Allah. 5 tahun bagi dia tahu. Ta'ala kata, kalaupun mereka tidak ikut dengan perintahku, tetap aku bagi makan kepada mereka. Kurang lagi, wahai Ilyas. 3, wahai Allah. Baik, 3. Allah Ta'ala kata, aku bagi kepada mereka ujian 3 tahun. 3 tahun, mati pokok-pokok. Mati binatang-binatang ternak. Mati orang, tak ada makanan, terpaksa makan anjing, terpaksa makan tikui dan makan benda-benda kotor, dan akhirnya terpaksa makan sesama mereka. Siapa yang mati di kalangan mereka, mereka akan makan. Ini yang berlaku 3 tahun sampai macam tu sekali. Dia punya berat ujian yang diterima oleh kaum Bani Israel pada waktu tersebut. Sebab apa? Sebab mereka telah melakukan kemaksiatan kepada Allah yang luar biasa. Itu pun
Tak berubah juga ni. Kau ajak betul pok ni, kata heran betul. Ada orang yang macam ni. Dia punya jiwa mereka ni luar biasa, dia punya kerosakan dia. Dia bukan seorang dua ni, ramai. Kalau sekat seorang dua orang ni, kita tak heran. Maksudnya ramai ni satu Madinah. Dan bukan satu Madinah. Dia ada 70 Madinah, 70 bandar. Satu bandar ada seorang raja. 70 raja dan rakyat dia semuanya lingkup pada waktu tu. Jadi macam tu. Satu hari setelah mana 3 tahun berlalu, satu hari Nabi Allah Ilyas AS lalu di satu kampung dan tengok ada seorang perempuan tua. Lalu Nabi Allah Ilyas tanya kepada perempuan tadi, hal indaki ta'am, ada makanan? Maka kata perempuan tadi, na'am syai'un min daqiq wazitin qalil. Zait, dia kata ada minyak sikit, tepung sikit. Maka dibawalah kepada Nabi Allah Ilyas tepung dengan sikit minyak. Nabi Ilyas doakan dan akhirnya penuh tepung dalam bekah yang ada di sisi perempuan tersebut. Dan bila mana perempuan tadi masak tepung tadi, roti, orang bau tepung, bau roti, dia pun mai. Lepas tadi mesti Nabi Ilyas mai di tempat ni. Nabi Ilyas, Allah Ta'ala bagi kepada beliau anugerah. Anugerah daripada 3 tahun tak dapat makanan tu, makanan semua ada kat Nabi Ilyas. Di bukit. Semua ada. Binatang ternak, binatang buah, semua duduk dengan Nabi Ilyas pada waktu tu. Di bukit. Dan Nabi Ilyas pula tanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana pula dengan makanan saya, ya Allah? Allah Ta'ala kata, nanti akan ada burung-burung yang akan bawa terbang makanan tadi, bawa mai kepada kamu. Dia akan kumpulkan di sini. Dan Nabi Ilyas, awan bersama dengan beliau. Maksudnya kalau dia angkat tangan doa, baru hujan turun. Semua doa kat dia dalam 3 tahun tu. Beriman, baru Nabi Ilyas akan angkat tangan, doa dan hujan turun pada waktu tu. Tak beriman, awan tu akan ikut Nabi Allah Ilyas ke mana dia pergi. Nabi Allah Ilyas ni ajib. Ya Nabi Allah ni. Ajaib betul. Semua ada dekat beliau. Jadi, bila sampai di rumah perempuan tadi, berlaku yang peristiwa tadi, orang pun pakat mai. Kata, ni mesti Nabi Ilyas mai rumah ni. Kalau tidak, macam mana hang boleh masak ni makanan? Tak ada. Kata, ya Nabi Allah Ilyas ada pada waktu tersebut. Dan kemudian diceritakan, kata, dalam rumah perempuan tadi, sebelum orang kampung mai, Nabi Ilyas mai tengok ada seorang budak lelaki muda sedang sakit. Lalu Nabi Ilyas tanya kepada pemuda tadi, kamu nak tak dengan makanan tadi? Kata dia, macam mana saya nak makan? Dia kata, dah berapa hari saya tidak makan dan akhirnya mati budak tadi. Lalu Nabi Ilyas alaihissalam, perempuan tu menangis sungguh-sungguh dan dia kata, wahai Nabi Allah, anak saya ni mati kerana kelaparan. Kalaulah kamu doa, kalau dia hidup semula, saya akan beriman kepada kamu. Maka Nabi Allah Ilyas doakan semula dan bangun semula anak tadi. Siapa anak tadi? Siapa anak tu? Nabi Allah Ilyas. Nabi Ilyas lah yang hidup balik ni. Dan menjadi pengikut Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Dan waktu ketika mana perempuan tua ni beriman, Nabi Ilyas pun dah hidup, maka perempuan ni keluar terus bagi inzar kepada kaum dia. Kata, wahai kaumku, masuklah kepada agama Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Masuklah agama Nabi Ilyas, berimanlah kepada beliau, sembahlah Allah Ta'ala. Lalu, kemudian apa yang berlaku? Mereka pukul perempuan ni, mati perempuan tersebut. Bila mati, mereka nak buat apa? Mereka nak makan perempuan ni lah. Kan mereka makan orang. Dah tak ada makanan, nak makan orang. Jadi perempuan ni mereka nak makan. Waktu ni lah Nabi Ilyas, Nabi Ilyas sedih pada waktu sebab mak dia mati. Dan beritahu kepada Nabi Ilyas, Nabi Ilyas kata, jangan bimbang. Ibu kamu akan hidup semula. Lalu dia pergi dan kemudian Nabi Ilyas kata, pergi tepi. Semua tepi. Kamu beriman kepada Allah, akan turun makanan daripada apa yang aku akan minta akan turun. Beriman dulu kepada Allah. Maka mereka pun beriman dan Nabi Allah Ilyas doa dan ibunya bangun pada waktu tersebut, hidup semula. Hidup balik perempuan ni. Ini mukjizat. Dan akhirnya setelah beriman, makan dah dia sihat elok balik, dia balik kupur balik pula dah. Pok ni pening betul ya. Dan mereka punya perancangan untuk bunuh Nabi Ilyas. Dan waktu ni lah. Dan kita sebut tadi kan, seluruh binatang-binatang, pokok-pokok, binatang buah, burung-burung, semuanya duduk bersama dengan Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Maka waktu ni lah turun seekor kuda yang seperti api dan bersayap warna-warni dengan api, turun dan waktu tu menyebutkan, wahai Nabi Allah, naiklah ke atas aku. Itu Nabi Ilyas sedang
dikejar oleh kaumnya pada waktu tersebut untuk dibunuh. Lalu naiklah Nabi Ilyas ke atas kuda api tersebut. Dan kemudian kata Sayyidina Jibril alaihissalam, wahai Nabi Allah Ilyas, kamu akan menjadi manusia malaki, manusia tetapi berjiwa seperti malaikat, dan kamu akan berada di antara langit dan bumi. Maksudnya tidak di bumi, tidak di langit, tidak di langit, tidak di bumi. Maksudnya kedua-dua tempat tadi adalah tempat perjalanan kamu di antara kedua tersebut. Lalu terbang dengan kuda tadi, dan waktu itulah Nabi Ilyas tanya, ma ta'muruni ya Ilyas, wahai Nabi Allah Ilyas, apa yang kamu arahkan kepada saya? Faqadhafa ilaihi Ilyas kisa'ahu minal jawil a'la. Waktu tengah terbang tu, Nabi Ilyas cabut dia punya kisah kain burdah penutup badan beliau, dicabut dan dilemparkan kepada Nabi Allah Ilyas. Dan itu alamat bahawa Nabi Ilyas telah menggantikan kenabian Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Waktu itu diganti dan jadi Nabi sampailah beliau wafat. Waktu disebut karena insiyan malakiyah, ardiyan samawiyah. Beliau manusia malaikat dan langit dan bumi. Dia duduk di langit dan bumi. Baik, Nabi Ilyas masih hidup sampai sekarang. Nabi Ilyas masih hidup sampai sekarang. Kalau diizinkan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh, dia boleh bertemu dengan Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Katakan Nabi Ilyas adalah penjaga kepada tanah. Waktu antara ilmu kalau masuk dalam hutan, kalau kita masuk takut sesat dan seumpamanya, ambil satu daun, petik daun tu sambil bagi salam. Salamun ala Ilyas alal alamin. Bagi salam kepada Nabi Ilyas alaihissalam. InsyaAllah tidak sesat. Petik daun tu, selit sikit dekat pinggang. Buh kat ni kah? Buh kat kalau bawa pakai serban, buh kat serban kah? Kalau pakai topi, buh dalam topi tu kah? Tidak sesat insyaAllah ta'ala. Tamam? Salamun ala Ilyasa alal alamin. Itu. Diceritakan bahawa Al-Imamul Kisai rahimahullah menceritakan kerana Ilyas alaihissalam ala surati Musa. Nabi Ilyas ni, beliau ni seperti kekuatan Nabi Musa. Nasya'ah sana nasya'ah. Dan hidup dengan kehidupan yang luar biasa. Dan Banu Israel yaqulun, Banu Israel kata apa? Hadzal ladzi basyarana bihi al-Aizar. Ini yang telah diberi berita gembira oleh Aizar. Mungkin Nabi Aizar juga Nabi Allah Ta'ala, Nabi Aizar. Nabi Aizar telah memaklumkan bahawa Allah akan menghancurkan muluk wal jababirah, raja-raja zalim, dengan tangannya Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Waktu ketika mana umur Nabi Ilyas 7 tahun, beliau menghafal Taurat. Dan beliau pernah menjerit satu hari, dia kata, inni urikum min nafsi ajaban. Saya akan menunjukkan pada diri saya dengan keajaiban yang luar biasa. Maka Nabi Ilyas jerit pada waktu umur 7 tahun, bergegak negeri pada waktu tersebut dengan jeritan beliau. Maka takutlah puak-puak ni. Mereka kata ni penyihir apa ni. Lalu mereka pun bercita-cita untuk membunuh beliau. Dan dikatakan waktu ni, jadi ini cerita ni lain sikit daripada apa yang kita sebut tadi. Berlaku perbezaan pada riwayat. Katanya waktu umur 7 tahun lagi beliau telah ke bukit. Dan sampai di bukit terbelah dan beliau masuk dalam bukit. Dan ada tempat tu sampai sekarang. Tempat tu sampai sekarang ada. Ni ada dalam kitab saya ni. Ada dia punya tempat dia. Magharah Ilyas al-Ma'rufah fi Jabal Karmal. Jabal Karmal ni di Ba'al-Bak. Di atas daripada tu lah. Tempat kawasan tu lah. Dan dia ada Jabal Karmal dan satu Jabal lagi. Jabal Sinin. Atau Sonin. Jabal ni kalau kita daripada jauh orang akan nampak salji di atas. Walaupun musim panah. Musim panah pun ada salji. Maksudnya sejuk sungguh atas tu. Dan Nabi Ilyas duduk di Jabal Karmal. Di Jabal tu lah beliau duduk. Dan masih ada lagi tempat beliau duduk tu, ada lagi di Jabal tu. Orang lawat pergi. Tempat Nabi Allah Ilyas AS. InsyaAllah ada rezeki kita pergi sana. Cara tu macam duit banyak. Belah tu ke atas daripada Dimash. Jadi saya teringin ni. Saya ada kitab ni. Kitab ni lebih kurang dalam 5 jilid. Ni kitab pasal sirah para Nabi. 5 jilid. Ni yang saya baca ni. Dalam ni ada gambar semua. Dan ada sekali peta perjalanan para Nabi. Jadi kalau nak pergi ke negeri-negeri semua tu boleh. Bawa kitab ni yang 5. Yang penting belanja saya. Itu ya. Duit tak nak pergi. Kalau nak pergi, boleh insyaAllah. Boleh pergi semua. Negeri. Ada semua. Letak lagi gambar-gambar tempat Nabi singgah. Tempat mana hak Nabi pernah pergi. Negeri mana hak Nabi pernah duduk di situ. Nabi-Nabi ni, Nabi Ilyas duduk di negeri tersebut.
tinggalan-tinggalan negara tersebut masih ada sampai sekarang. Macam Ajak tadi, Raja Ajak, tinggalan negara dia tadi, istana dia masih ada sampai sekarang. Ada lagi puing-puing istana itu masih ada sampai sekarang. Dan kemudian cerita dia tadi, bila Nabi Allah Ilah umur 40 tahun, maka beliau pun keluar bersama dengan manusia pada waktu tersebut dan berlakulah peristiwa yang telah kita sebutkan tadi. Diceritakan riwayat daripada Dawud ibni Aun At-Tufawi, daripada seorang lelaki, kana murabitan fi Baitul Maqdis wa bi Asqalan. Dia ni seorang pejuang yang berjihad di jalan Allah, yang duduk menjaga sempadan Baitul Maqdis dan Asqalan. Kata beliau, lelaki ini nama siapa? Sayyidina Dawud ibnu Aun At-Tufawi. Cerita ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Isabah dan dia sebut isnaduhu jahalah wa matrukun. Dan diceritakan lagi dengan jalan yang hadis yang dhaif daripada riwayat Imam Ibnu Abi Dunya. Dikuatkan dengan jalan yang banyak. Dikuatkan dengan jalan banyak maksudnya boleh naik kepada peringkat hasan li ghairi. Hadis ni. Walaupun ada sebahagian Imam Ibnu Hajar tak setuju dengan kisah ni, tapi sebahagian ulama hadis lagi bersetuju dengan kisah ni dan mengatakan bahawa kisah ni tidaklah sampai kepada peringkat maudhu'. Walaupun Imam Ibnu Hajar dan Al-Imam Az-Zahabi mengatakan hadis ni maudhu'. Tapi disebabkan kerana berlaku khilaf ni kita cerita jugalah. Tapi saya sebut dah tadi kan tentang perkara tadi. Jadi kalau Wahabi dia kata kalau dengar dhaif saja terus dia kata maudhu'. Ni masalah juga. Jadi itu pun. Jadi kita orang panggil apa? Kita sebut ni dalam kitab sirah. Kata baina ana asirun fi wadi al-Urdun, waktu ketika saya sedang berjalan di wadi di Jordan, iz ana bi rajulin fi nahiyatil wadi qa'imun yusalli. Saya tengok di hujung wadi tadi ada seorang lelaki sedang berdiri solat. Fa idza sahabatun tuzilluhu minas syams. Dan ada awan yang melindungi beliau daripada pancaran matahari. Fa waqa'a fi qalbi annahu Ilyasun nabi. Saya terletik dalam hati saya bahawa ini adalah Nabi Allah Ilyas alaihi salam. Ini zaman bila ni? Ini zaman setelah beribu tahun dah. Yalah, ni setelah zaman Nabi ni. Ni bukannya sahabat pun ni. Ini orang yang datang setelah daripada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian disebutkan kata apa? Fa ataituhu fa sallamtu alaihi. Saya pergi kat dia dan saya bagi salam. Maka dia pun fanfatala min salatihi faradda alayhi salam. Selesai daripada semayangnya, maka dia pun jawab salam. Maka terus aku tanya kepada beliau tersebut, man anta yarhamukallah? Siapa kamu? Falam yarudda alayya syai'an. Dia tak ulang, tak jawab. Maka saya ulang balik tanya. Lalu dia pun jawab, ana Ilyasun nabi. Saya Nabi Ilyas. Maka waktu itu kata Dawud ibni Aun, kata dia, datang gementar yang luar biasa ni. Ketak tu badan saya tengok jumpa Nabi Ilyas ni. Maka kemudian kata lelaki ini, Daud kata apa? Da'ali bisamani da'awat. Dia pun doa kepada saya dengan 8 doa. Ya Bar, Ya Rahim, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Hayashir, Ahya. Ini dua doa yang belakang tadi, Ya Hayashir dengan Ahya, itu adalah doa dalam bahasa Suryani. Dalam bahasa Suryani. Yang ini sebutan nama Allah dalam bahasa Suryani. Fa dhahaba anni ma kuntu ajid. Qultu lahu ila man bu'ista. Maka aku pun tanya kepada dia, kepada kamu, siapa kamu diutuskan wahai Nabi Allah? Maka dia kata, ila Ba'labak. Ila ahli Ba'labak. Saya diutus kepada ahli Ba'labak. Fa hal yuha ilaika al-yawm? Hari ini dah diwahyukan lagi ke kamu dengan wahyu? Kata beliau, amma ba'da ba'si Muhammadin qatamin nabiyyin fala. Tidak lagi diwahyukan kepada aku setelah diutuskan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Jadi wahyu untuk apa? Untuk memberikan petunjuk kepada umat lah. Wahyu untuk masuk syariat lah. Tak lagi. Karena syariat dan syariat Nabi Muhammad dan Nabi Ilyas pun mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya lagi, fakam minal anbiya'i fil hayah? Berapa orang nabi yang masih hidup? Maka Sayyidina Ilyas menjawab, arba'ah. Ana wal Khadir fid dunya atau fil ard. Saya dan Nabi Khidir masih di bumi. Wa Idris wa Isa fis sama. Nabi Idris dan Nabi Isa di langit. Nabi Isa akan turun nanti. Qultu fa hal taltaqi anta wal Khadir? Lagi ni tanya, Sayyidina Daud bin Aun At-Tufawi tanya, adakah kamu bertemu dengan Nabi Khidir? Kamu hidup kan? Dua orang masih hidup. Kata dia, na'am. Fi kulli amin bi Arafat. Setiap tahun di Arafah. Waktu haji. Maksudnya.
Setiap tahun waktu haji, Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir akan ada di Padang Arafah. Siapa jumpa, jumpa. Kan? Siapa yang boleh jumpa, jumpa. Macam mana nak jumpa? Fama hadisukuma. Apa yang kamu bincang di situ? Ataupun apa yang berlaku di situ? Qala ya'khudhu min sya'ri wa akhudhu min sya'rihi. Saya akan cukur rambut dia, dia akan cukur rambut saya. Jadi itu kalau boleh tengok nanti, tapi pipi ke Padang Arafat tengok ramainya pakai lawan cukur. Ini Allah Ta'ala bagi anugerah siapa akan bertemu tadi. Qultu fakamil abdal. Lalu tanya, berapa orang wali-wali badal? Qala hum sittuna rajul. Khilaf di kalangan ulama, ada kata 300, tapi yang disebut Nabi Ilyas 30, ada 60 orang. Qamsuna ma baina arishi Misra ila syati'i Furat. 50 orang Nabi badal, wali-wali badal ada di Arish Misra, dekat Arish di Mesir. Di kawasan Arish ini maksudnya di kawasan Mesir sampai ke Syati' Furat, sampai ke persisir Sungai Furat di Irak. Ada 50 orang yang akan menjaga kawasan tersebut. Wa rajulan bil Massisah. 2 orang lelaki di Massisah. Massisah Allah Alam, saya tak tahu di mana. Dan rajul di Antakiyah. Di Antakiyah. Antakiyah ni di mana? Di Turki. Kalau saya nak masuk ke Eropah lah. Wa sab'ah fi sa'iril amsar. 7 orang lagi seluruh dunia bertebaran. Tak tahu di mana. 7 orang. Bihim tusqawna al-ghaus. Dengan mereka 60 orang ni lah. Maka kalau orang berdoa, turun hujan. Wa bihim tunsaru 'ala al-adu. Dengan 60 orang ni jugalah akan dimenangkan daripada musuh. Wa bihim yuqimullahu amra dunya hatta idza arada an yuhlika ad-dunya amatahum jami'a. Dan dengan mereka 60 orang ni lah. Dan badal ni maksudnya 60 orang, mati seorang ganti seorang lagi pula jadi wali itu. Tamam? Mati ganti lagi wali itu. Mati ganti lagi wali itu. Dan sifat wali badal ni, mereka bersifat rahmat kepada umat Nabi SAW. Antara doa mereka pada Allahumma arhamni ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aghfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Dan doa itu dibaca oleh para wali badal. Dibaca oleh wali-wali badal. Dan kalau Allah ingin matikan atau menghancurkan dunia, maka Allah akan menghancurkan ataupun mematikan mereka ke semua 60 orang, maka akan hancur dunia pada waktu tersebut. Selagi mereka masih ada, dunia tidak akan kiamat. Dan peristiwa ini disebutkan oleh Sayyidina Imam Qurtubi dalam tafsirnya dengan jalan Sayyidina Makhul pada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik menyebutkan bahawa ghazawna ma'a Rasulillah, kami berperang bersama dengan Nabi dalam satu peperangan, hatta idza kunna bi fajjil naqah 'inda al-hijr. Waktu ketika di Fajjil Naqah, satu tempat dekat Hijr, idh nahnu bisautin yaqul Allahumma ja'alni min ummati Muhammadin al-marhumah al-maghfur laha al-matub 'alaiha al-mustajab laha. Ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad yang dirahmati, diampunkan bagi mereka, yang diterima taubat ke atas mereka dan dimustajabkan doa-doa mereka. Doa surah itu didengar. Nabi kata, qala Rasulullah ya Anas, unzur ma hadha as-saut. Turun pergi tengok siapa dia, surah siapa tu. Fadaqaltul jabal. Nabi Sayyidina Anas pun naik ke atas bukit. Fa idza bi rajulin abyadal lihyah war ra'si. Datang seorang lelaki yang janggutnya putih, rambut pun putih. Alaihi siyabun biyad, memakai pakaian putih. Tuluhu aktsar min 300 zira'. Tingginya lebih tinggi daripada 300 hasta. Tinggi 300 hasta. Hadis ni dhaif. Riwayat Imam Ibnu Abi Dunya, lakinnahu yataqawwa bituruqin mutaaddidah atau bialfadhin mukhtalifah. Riwayat yang pelbagai. Tapi Imam Ibnu Hajar dengan Imam Zahabi tak setuju. Imam Zahabi kata, hadis hadisun maudhu'. Maksudnya ini masih khilaf di kalangan ulama dalam menentukan periwayatan hadis ini. Dan ini pun bukan jadi ijma' pun kata maudhu'. Tak. Hadis dhaif. Dan kata Syekh yang menulis kitab ni nama apa? Al-Imam Al-Arif Billah Al-Murabbi Kamil Muhammad Ain Abdullah Yaqub Al-Husaini, kata beliau, wa ma kuntu ahsibu anna al-jahla yablughu bil hakim ila an yusahhadi. Kan minta maaf. Hadis disebut oleh Imam Ibnu Hajar. Dia kata, apa? Bila Imam Hakim Naisaburi kata, hadha hadithun sahih al isnad. Hadis ni sahih. Imam Ibnu Hajar kata, la hadha maudhu'. Qabbaha Allahu man wada'ahu. Nah, siapa yang maudhu'kan hadis ni, maka moga Allah memburukkan orang tersebut. Dan ma kuntu ahsibu anna al-jahla yablughu bil hakim ila an yusahhiha. Kata Imam Ibnu Hajar, kata, aku tak rasa Imam Hakim Naisaburi maksudnya sampai tak tahu kata hadis ni maudhu'. Dan Imam Hakim kata hadis ni sahih. Dan Imam Ibnu Abi Dunya kata hadis ni dhaif.
Lepas tu masih berlaku khilaf di kalangan ulama. Dan masalah Nabi-Nabi masih hidup, tak masalah apa. Tak masalah. Kamu nak pegang kata hadis itu maudhu', jangan kata kami pun meriwayatkan hadis maudhu' jadilah. Itu ya. Nak abang saya siap ni, tu saya sebut riwayat tu. Bukan boleh kira apa ni. Dia akan kata tengok riwayat hadis maudhu' lagi. Maudhu' apa kita dah sebut dari pelbagai periwayatan. Tinggi berapa? 300 hasta, habis. Falamma nadhara ilayya qala anta rasulun nabi. Maka lelaki ini bila tengok aku, terus dia kata kamu rasul kepada nabi, maksudnya kamu utusan Nabi Allah Muhammad. Qultu na'am ya. Irja' fa aqrihi minni salam. Sampaikan salam saya kepada beliau. Wa qul lahu hadha akhuka Ilyas. Bagi tahu kepada Nabi Allah Muhammad, aku ni saudaranya Ilyas, yuridu liqa'ak. Beringin untuk bertemu dengan Nabi Allah Muhammad. Faja'an nabiyyu, tiba-tiba Nabi datang. Hatta idza kunna qariban minhu taqaddama an-nabi wa ta'akhkhartu. Jadi bila kami dah dekat dengan tempat tadi, maka Nabi pun masuk bertemu Nabi Ilyas dan aku pun ta'akhkhartu, pergi belakang sikit. Ini ada. Ini kita tok guru tengah duduk sembang, kita pun main juga duduk. Sembang apa? Ada, pergi jauh-jauh sikit. Walaupun tadi Nabi Sayyidina Ilyas dan Anas bin Malik dah sembang dah tadi dengan Sayyidina Ilyas. Tapi kok Nabi sembunyi rahsia apa ni? Nabi-Nabi sembang ni. Kok Nabi dengar tak duduk jauh. Ta'akhkhartu. Fatahaddatsa tawilan, kedua-dua mereka bersembang panjang. Fanazala alaihi ma syai'un minas sama' shibhu as-sifrah fada'awani fa'akaltu ma'ahuma. Maka turun satu hidangan daripada langit, letak, lalu kemudian mereka berdua panggil aku sekali. Sayyidina Rasul dengan Sayyidina Ilyas kata, "Mai, makan sekali." Sayyidina Anas pun mai duduk, makan sekali, masya-Allah. Fa idza fiha kam'ah wa rumman wa kurfus. Kam'ah apa dia? Truffle. Nanti tengok truffle? Kam'ah ni truffle, dia macam kulak. Truffle duduk dalam tanah. Mak Saleh lah ni, truffle ni diguna makan tu untuk apa ni, makanan yang mahal-mahal di hotel. Dia akan kikih sikit-sikit ya. Truffle ni bagus untuk ubat mata. Al-kam'ah dipanggil. Kata ada seorang sahabat saya, dia tanya sebab dia kena sakit mata sebabkan kerana apa ni, kencing manis yang teruk. Dia sampai tak nampak lah. Lalu dia kata dalam hadis disebut al-kam'ah lil ain ni, kata kam'ah ni untuk mata. Lalu dia tanya hadis tu dalam Sahih Bukhari. Riwayat kam'ah ni. Lalu saya tanya, saya buka dalam syarah, kam'ah tu rupanya truffle. Truffle dia ada dua jenis, ada warna hitam dan ada warna kuning. Di tanah Arab ada truffle warna kuning. Kalau di tanah orang putih, Eropah, truffle ni kalau nak cari, dia kena guna 2 ekor binatang je boleh cari truffle ni. Babi dengan anjing yang boleh cari. Dia akan lekat mulut babi, agar tidak dia makan, dia akan depa bawa babi tu, dia akan bau, dia akan korek tempat tu. Dia duduk dalam tanah. Minyak truffle ni bagus untuk kesihatan, dan ayak truffle kalau diperah, kata Imam Nawawi, saya pernah tengok seorang lelaki yang buta, dia perah ayak truffle dalam mata dia dan sembuh setelah itu. Boleh celek terus mata nampak selepas tu. Nak dapat truffle ni itu susah sikit sebab tak ada di kita. Itu kena tempah dekat orang putih kot, no? Ataupun tengok dalam Shopee kot ada jual, takut sampai binatang lain lah. No? Truffle, truffle. Ni truffle. Kau tengok. Ni. Dia warna hitam je ni. Jadi jangan kata buah sukun pula. Jadi truffle. Truffle ni dia macam, nak kata apa, dia fungus ke apa? Nak kata dia macam apa ni, kulat ke, nak kata macam mana, kita tak tahu nak terjemah. Dia ada yang Mak Saleh punya, dia warna yang Arabnya dia warna kuning. Truffle. Dalam bahasa Arab dipanggil kam'ah. Rumman, buah delima, dan juga kurfus apa dia? Apa ni, celery. Celery apa ni tu? Daun celery. Daun celery itu dimakan. Kemudian bila mana aku makan, qumtu fatanahaitu wa ja'at sahabatun fahtamalathu. Kemudian bila kami makan, selesai makan, aku pun bangun, aku pun menjauhkan diri sikit, dan setelah itu datang awan, fahtamalathu, mengambil Nabi Allah Ilyas dan terbang pada waktu tersebut. Berkata, Son Goku, terbang guna awan. Depa ni. Buat lawak. فإذا أنا أنظر إلى بياض ثيابه ففيها تهوي به قلت للنبي بأبي أنت وأمي هذا الطعام الذي أكلنا من السماء نزل عليه. Maka bila dah Nabi Allah Ilyas pergi, aku pun tanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Allah, demi bi abi anta wa ummi, demi ibuku,
Dan juga demi ayahku hanya semata-mata untukmu ya Rasulullah. Adakah makanan yang kita makan tadi daripada langit? Qala Nabi sa'altuhu anhu qala ya'tini bihi Jibril fi kulli 40 yawman aklatan. Aku tanyalah kepada Nabi Allah Ilyas. Nabi Ilyas kata, itu makanan dibawa oleh Nabi Sayyidina Jibril setiap 40 hari satu kali makan. Wa fi kulli haulin syurbatan min ma'i Zamzam. Dan setiap tahun akan minum satu tegukan air Zamzam. Wa rubbama ra'aituhu 'ala al-jubbi yamla'u bid-dalwi fayashrab wa rubbama saqani. Dan kadang-kadang aku akan diberi minum dengan maksudnya dipenuhkan dalam satu bekas aku minum, dan kadang-kadang hanya diberi minum daripada tapak tangan ataupun diturunkan untuk aku minum air tadi satu teguk. Ini minuman Sayyidina Ilyas alaihi salam. Maknanya Nabi Ilyas akan minum setahun sekali saja. Dan akan makan selepas 40 hari sekali makan. Jadi beliau insiyan malakiyah, ardiyan samawiyah. Manusia yang bersifat seperti malaikat, nanti dia tak makan banyak. Dan minum pun setahun sekali saja, satu teguk saja. Banyak Zamzam dia minum. Tak minum air lain, air Zamzam saja dia akan minum. Sama ada dia akan minum dengan dalu. Ni dibagi bekah, lalu dia minum satu teguk. Dan begitu juga diberikan dengan tangan Nabi Allah Khadir. Waktu ketika di Arafat, setiap tahun tu, maka dia akan diberi minum daripada tangan Nabi Allah Khidir, dan beliau juga akan suap Nabi Khidir dengan air tersebut.